أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM. Kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan fiqh muamalat, insyaAllah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu, insyaAllah. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sediaqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Rosniati binti Mansur bersama kepimpinan Gubernur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah dapat kita bersama-sama kembali bagi tajuk yang baru. Saya mohon maaf masuk awal tadi tak perasan tengok iklan tu macam biasa rupanya masanya pukul 9 suku. Tak apalah InsyaAllah malam ini kita mula dengan satu tajuk baru setelah kita mengkhatamkan undang-undang hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Walaupun perbahasan itu tidaklah begitu mendalam, sekurang-kurangnya kita dapat maklumat umum maklumat umum yang bermanfaat insya-Allah. Jadi pada malam ni kita mulakan dengan tajuk yang baru, iaitu fiqh muamalat. Fiqh muamalat yang membicarakan perkara berhubungan. Muamalat ni maknanya hubungan sesama manusia, khususnya berkaitan dengan harta. Dan ada banyak tajuk yang melibatkan harta ini, sama ada harta yang dimiliki secara sempurna ataupun milkut tam, dan juga harta-harta yang
dimiliki secara tidak sempurna, yang nanti kita akan bahas. Jadi tajuk berkaitan dengan harta ni banyak. InsyaAllah malam ni sebagai mukaddimah lah. Mukaddimah sebagai gambaran umum, iaitu berkaitan dengan konsep harta dalam Islam. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Kahfi yang selalu kita baca, suratul Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang kita cita-citakan, itu amalan yang baik. Jadi dalam suratul Kahfi ni, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahawa harta yang kita miliki, anak pinak yang kita ada hanyalah perhiasan dunia yang sementara. Yang lebih penting daripada harta ialah amal yang salih ataupun harta yang membantu kita untuk mengerjakan amal salih. Itu firman Allah dalam suratul Kahfi. Kemudian dalam suratul Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil is wa antum ta'lamun. Apa maksudnya? Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Bil batil, dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, ini memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Ini suratul Baqarah ayat 188. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam mengumpul harta dunia ni, yang kita nampak hari ni, harta kekayaan dunia yang kita nak rebut ni, jangan dengan cara yang salah, dengan cara yang batil, dengan cara yang membawa dosa, sama ada melalui rasuah ataupun melalui penipuan dan sebagainya. Ini peringatan bagi kita yang setiap hari mengejar harta ataupun mengumpulkan harta, bekerja siang malam untuk menghimpun harta, menghimpun wang ringgit dan sebagainya. Supaya kita maknanya mengumpul harta dengan jalan yang halal, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang lain, ada beberapa petikan ayat Quran yang saya sempat ada banyak sebenarnya ayat Quran berkaitan dengan harta ni. Cuma mungkin saya ambil sebahagian untuk memberi gambaran bagaimana Islam mengajar kita berkaitan dengan bab harta. Dalam suratul Nahli ayat 114, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Oleh itu, makanlah wahai orang-orang yang beriman daripada apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu, daripada benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Ini galakan ataupun peringatan kepada kita untuk makan daripada harta yang halal, hasil dari yang halal daripada usaha kita di dunia ini. Makan benda yang baik lagi halal. Ini dan kita bersyukur di atas kurniaan nikmat
harta wang ringgit yang kita miliki, yang dengannya kita dapat meneruskan kehidupan di dunia ini dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita bersyukur dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian dalam suratul Nisa ayat 7, suratul Nisa ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Ini ayat yang biasa kita baca, ya. Maksudnya orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan juga, ya. Orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat, ya. Sama ada sedikit ataupun banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan ataupun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suratul Nisa ayat 7 ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat Quran yang membicarakan berkaitan dengan harta pusaka. Selain daripada ayat 11, ayat 12 suratul Nisa, dan juga banyak jugalah ayat-ayat yang lain daripada ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang lain yang membicarakan berkaitan sama ada dengan harta pusaka ataupun membicarakan bab harta, pemilikan harta dan juga penebusan harta yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan harta ni pun ada banyaklah, ya. Cuma saya nak bawa dalam masa yang terhad ni, ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, separuh kata bukan hadis, ya. Ini adalah kata-kata tabi'in yang dia, dan sebahagian ulama menyatakan dia asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama lagi mengatakan ia bukan berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Walau bagaimanapun yang dikatakan hadis ini, satu perkara yang jika disandarkan kepada Nabi, satu peringatan yang sangat berguna lah kepada kita berkaitan dengan harta, ya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi man la yajma'ul mala yasilu bihi rihamuhu wa yuaddi bihi an amanatihi wa yastaghni bihi an khalqi rabbih. Apa maksud dia? Tiada kebaikan yang diperolehi oleh orang yang tidak mengumpulkan harta di mana dia boleh menyambung hubungan kekeluargaan, yakni hubungan silaturahim dengan harta tersebut. Dia mampu untuk menunaikan amanah dengan harta tersebut dan merasa cukup dengan tidak meminta-minta kepada makhluk Tuhan. Ya. Ini yang dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi gambaran kepada kita bahawa Islam sebenarnya menggalakkan kita mengumpulkan harta. Sebab dengan harta tersebut kita boleh menyambung silaturahim, ya. Menyambung silaturahim. Memang betul lah pepatah Melayu lama kata, kasih ibu kasih sejati, kan, kasih saudara masa berada, ya. Sebab saudara mara kita ni pun bila kita ada harta, ini dah jadi lumrah dunia lah, ya. Orang yang berharta ni semua nak mengaku saudara, kan, ya. Tetapi Islam memandang maknanya harta ini boleh menjadi wasilah ataupun menjadi satu cara, ya, kita nak menyambung silaturahim. Kita berjalan ataupun menziarah, ya, saudara mara kita, takkan datang dengan tangan kosong, ya. Adalah buah tangan yang kita bawa, ya. Ini biasa, kan, ya. Biasa menjadi adat orang Melayu kita bila berkunjung, sama ada hari raya ke ataupun kenduri kenara ke ataupun berziarah saja orang sakit dan sebagainya, ya. Ini biasa kita
sama ada kita hulu duit, betul orang kahwin sebagainya, ataupun kadang-kadang kita bawa kuih, kan, bawa buah-buahan, dan sebagainya lah. Ini harta ni boleh menyambung silaturahim. Kemudian dengan harta ni juga kita mampu menunaikan amanah. Kata dalam hadis ni, amanah, amanah menanggung keluarga, menunaikan nafkah, membayar hutang, dan sebagainya lah, amanah yang tertanggung di atas kita lah. Dan dengan kita ada memiliki harta ini menyebabkan kita tidak perlu meminta-minta, sebab kita ada pendapatan, kita ada sedikit sebanyak harta, ada rumah untuk didiami, ada kereta, kenderaan untuk ke sana kemari. Jadi kita tidak meminta-minta, sebab meminta-minta pada orang lain ni pun menjatuhkan maruah kita. Kita merasa malu, kita minta tolong sana, nak pinjam duit sini, sana sini, malu. Ini ialah kadang-kadang orang diuji, kan. Harta ni ujian satu hal. Tak ada harta ni pun lagi tinggi ujian dia. Sebab itu ada hadis ke ataupun kata-kata hukama, fuqaha. Kadal fakru ayyakuna kufran. Sebahagian ulama kata hadis, sebagian lagi kata bukan. Kadang-kadang kefakiran, tak ada harta, fakir, miskin, fakir. Kadang-kadang ada kalanya kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Kekufuran. Jadi saya kongsikan satu kisah. Ini cerita benar, dan saya melihat sendiri keadaan itu. Salah seorang ahli jemaah surau saya, dulu dia ni kontraktor, dan punya satu bisnes lah, kontraktor, buat rumah dan sebagainya, buat pejabat. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian datang COVID, bisnes tak ada, jatuh. Jatuh memang jatuh, terduduk orang kata. Habis kereta penjual, rumah pun tak ada. Menyewa sana sini, dihalau dia orang keluar menyewa. Ini ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis Nabi ni kata ni, tak ada harta pun masalah juga, masalah bagi kita. Jadi saya pun yakin, dari di kalangan kita pun ataupun di kalangan sahabat-sahabat kita diuji dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan harta. Jiran-jiran saya pun ada juga, yang kehilangan kerja, terpaksa bergolok bergadai, untuk menampung kehidupan. Jadi dalam membicarakan bab harta ni, pada malam ni, itu tadi sebahagian daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Satu ketika bila berada di tepi laut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kisah yang sangat masyhur yang kita biasa dengar. Rasulullah mencedupkan jari dia, satu jarinya ke dalam laut, dan bersabda kepada para sahabat, kalau kamu semua nak tahu, kata Nabi, cuba tengok air ni, kamu nampak lautan, dia celup, Nabi celup jari ni ke laut, air yang terlekat di jari Nabi tu, ini nak membandingkan, inilah harta, seolah-olah inilah harta yang kamu kejar, sedikit sangat, sedikit sangat. Yang kita nampak hari ni, harta ni begitu banyak, yang semua orang mengejar, setiap hari, siang dan malam, bekerja membanting tulang, kadang-kadang dengan cara yang betul, dan kadang-kadang kita terseleweng, kerana tamakkan harta, ada orang sanggup memberi rasuah dan sebagainya. Hari ini pun kita bacalah di surat khabar, media masa dan berita, banyak, betapa banyaknya kes-kes rasuah yang berskala besar,
masih dalam siasatan dan sebagainya. Itu tak apalah ya. Itu kita serahkanlah kepada pihak berkuasa untuk menentukan, untuk menyiasat dan sebagainya. Kita sebagai orang awam ini kita kena ambil iktibar. Sebanyak mana pun harta yang kita ada ataupun setinggi mana pun cita-cita kita untuk mengumpulkan harta dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi garis panduan. Nabi kita telah mengajarkan kepada kita untuk mencari yang halal, mencari yang halal dan mudah-mudahan yang halal itulah barakah. Okey, malam ni kita sentuh sedikit berkaitan dengan konsep harta. Tadi dari segi ayat Quran dan hadisnya, kita tengok perbahasan para ulama berkaitan dengan harta ni. Apa definisi harta ni sebenarnya menurut hukum syarak? Tajuk bab harta ni panjang. Kalau saya boleh tunjuklah dari kitab antara yang akan saya rujuklah. Dalam kitab ini bukan semuanya membincangkan mengenai harta lah, tetapi hampir tajuk-tajuk ni tak termasuk dengan faraid dan sebagainya, wasiat, hibah dan sebagainya. Ini satu kitab yang agak tebal lah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Hasan Ayyub. Ini ulama Timur Tengah lah. Dalam kalau kita tengok di ini deretan tajuk lah, deretan tajuk yang membaik membicarakan tentang harta, sama ada harta milik sempurna ataupun harta bukan milik sempurna tadi. Kalau saya bacakan tajuk kecil ni termasuklah Al-Buyu', iaitu bab jual beli, Ar-Riba, As-Salam. As-Salam ni maksudnya jual salam lah. Kita macam kalau konsep kita ni mana tempah lah, tempah menempah, tempah baju ke sebagainya, itu termasuk dalam salam. Al-Qardu, ini hutang piutang. Ar-Rahnu, gadaian. Asy-Syarikah, ni syarikat lah. Sama ada ini syarikat ni pun banyak pecahan dia, maknanya bersekutu atau syarikat ni maksudnya bersama lah. Kita bersama dengan kawan kita berpakat untuk buka satu syarikat. Itu dinamakan syarikat tu. Syarikat ni asal bahasa Arab. Al-Ijarah, sewa menyewa. Al-Hibah, Al-Hibah ni kita tahulah. Al-Waqaf, Waqaf, Wasaya, wasiat. Al-Luqatah, Luqatah ni barang yang tertinggal. Nanti kita akan inilah. Barang yang ditinggalkan, sama ada tertinggal di masjid, tertinggal di stesen bas, banyak harta yang peninggalan. Asy-Syufa'ah, Asy-Syufa'ah ni pun kita jarang dengar. Asy-Syufa'ah ni nanti saya akan terangkanlah. Al-Kafalah dan sebagainya. Banyak lagi lah. Ini antara tajuk-tajuk. Ini kitab ni dalam bahasa Arab. Ada yang tadi tanya kot. Sepintas lalu saya nampak. Ni kitab ni dalam bahasa Arab. Ada satu buku yang mudah lah saya ingat. Yang mudah yang ditulis oleh Dr. Faizah Haji Ismail. Terbitan Dewan Bahasa Kuala Lumpur. Dr. Faizah Ismail ni tak silap saya pensyarah di Universiti Kebangsaan ke Universiti Melaya. Asas-asas muamalat dalam Islam. So, kita rujuklah. Okey, malam ni kita tengok perbahasan ulama tentang harta. Apa yang dimaksudkan dengan harta ni? Menurut Qamus Al-Muhit, dalam Arab ini ada banyak qamus. Antara qamus yang paling hebat dalam sejarah penulisan Islam dipanggil Lisanul Arab. Lisanul Arab ni saya tengok di library Negeri Sembilan tak ada lah. Di library jabatan saya, di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia di HQ, Lisanul Arab ini tak silap saya ada lebih 20 jilid qamus, qamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Dia Arab, bukan Arab Melayu, Arab, qamus Arab dalam ke bahasa Arab. Ini qamus yang paling komprehensif lah dalam dunia penulisan Arab.
Qamus Al-Muhit ni dia qamus yang sedang-sedang lah boleh saya kata ya. Qamus Al-Muhit ni memang lebih tebal lah daripada Qamus Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Qamus Al-Muhit ni saya tak ingat, mungkin sekitar 3-4 jilid ke kalau tak silap saya ya. Dan kalau kita tengok Qamus Al-Marbawi ya, yang dirujuk oleh yang ditulis oleh ulama tanah air kita ya, Syekh Idris Al-Marbawi, itu ada Qamus Arab Melayu ya. Jadi dalam Qamus Al-Muhit ini ya, ulama merujuk kepada Qamus Al-Muhit ni dalam tulisan ini ya. Yang dipanggil dengan harta ni, dia kata mengikut di Ibnu Asir dalam bukunya Nihayah fi Gharib Al-Hadis berkata, harta pada asalnya ialah sesuatu yang dimiliki dalam bentuk emas dan perak ya. Jadi dalam Quran pun banyak sebut berkaitan dengan emas dan perak. Jadi asal perbahasan harta ni emas dan perak. Sebab apa? Emas dan perak ni lah yang menjadi kegilaan orang. Ya, yang menjadi terutama wanita lah ya. Kalau orang perempuan ni tak ada orang kata seurat emas lah, tak sah lah. Sekurang-kurangnya ada lah kan. Sebentuk cincin ya, seutas rantai ada kan ya. Dan saya percayalah hadirin hadirat ni ya, yang dalam Gemah Nur Iman ni semua kaya-kaya emas semua ni ya. Tak tahu berapa banyak kan ya, emas di rumah masing-masing. Jadi asal harta ni menurut syarak asalnya emas dan perak ya, emas dan perak ya. Kemudian diperluaskan maksudnya kepada apa sahaja yang boleh dimiliki. Bukan emas dan perak saja ya. Sebab emas dan perak ni mata wang emas dan perak ni menjadi tukaran mata wang daripada zaman dahulu, zaman berzaman ya. Sampai sekarang ini ya. Emas ni sesuatu yang menjadi mata wang yang paling stabil lah rasanya ya. Itu hebatnya emas ni ya. Dan dalam sejarah Islam pun banyak dibicarakan berkaitan dengan emas dan perak. Itu asalnya ya. Manakala para fuqaha pula memberikan berbagai-bagai takrif tentang harta ya. Sebahagian daripada mereka mentakrifkan harta sebagai sesuatu yang diingini oleh tabiat semula jadi dan boleh tabiat semula jadi manusia ya, nak memiliki harta. Harta juga boleh disimpan untuk tempoh masa yang diperlukan. Ini perbahasan ulama berkaitan dengan takrif baru, cerita takrif baru ni ya. Apa yang dimaksudkan dengan harta. Jadi manakala sebahagian ulama lain pula mentakrifkan harta ialah sesuatu yang boleh dimiliki oleh manusia dan boleh digunakan untuk dalam bentuk-bentuk biasa. Imam Syafi'i pula berpendapat harta adalah suatu yang ada nilai. Dan orang yang merosakkannya akan diwajibkan membayar ganti rugi. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi panjang perbahasan takrif harta ni. Jadi kita ambil kesimpulan ringkasnya, yang dimaksudkan dengan harta itu kalau menurut ulama ya, disimpulkan ada 2 syarat lah, ya. Yang pertama, hartanya itu benda yang boleh dimiliki ya. Mata benda yang boleh dimiliki, sama ada dalam bentuk wang ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain lah ya. Rumah, tanah boleh dimiliki ya. Apa lagi ya, pakaian ya, perabot, semuanya itulah ya. Kemudian yang kedua syaratnya, benda itu boleh dimanfaatkan. Duit boleh dimanfaatkan, rumah, harta, kereta, apa lagi ya, boleh maknanya yang pertama boleh dimiliki dan yang kedua boleh dimanfaatkan. Itu termasuk dalam takrif harta. Jadi
Daripada takrifan-takrifan tadi, kita dapat buat kesimpulan yang pertama, sesuatu yang kita miliki dan boleh diambil manfaat daripadanya seperti rumah, kereta, tanah dan sebagainya boleh disifatkan sebagai harta. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu benda yang belum kita miliki tetapi berkemungkinan untuk memilikinya juga dianggap sebagai harta. Ini kerana yang pentingnya ialah sesuatu benda itu boleh dimiliki, baru dipanggil harta. Walaupun kita belum dapat lagi lah. Ya? Contoh yang belum kita dapat lah, seperti apa? Ikan di laut, burung di udara. Ni yang diberi contoh dalam kitab lah. Binatang di hutan. Nanti sebab apa diberi contoh-contoh begini, nanti kita akan bahaskan nanti. Kenapa ulama' memberi contoh-contoh ikan di laut, burung di udara, binatang di hutan, sebab dia ada kaitan dengan pemilikan tu nanti. Macam mana nak memiliki binatang di hutan dan sebagainya. Ada kaedah pemilikan yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi itu pun dianggap harta. Ini kerana harta tersebut berkemungkinan untuk dimiliki. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang tidak boleh dimiliki walaupun boleh dimanfaatkan. Itu pun tak dipanggil harta. Contohnya apa? Udara. Udara kita manfaatkan cahaya. Tapi kita tak boleh miliki. Udara, cahaya dan sebagainya. Jadi sebab itu tak boleh dia nak claim, udara kawasan ni aku punya. Tak boleh. Sebab tak boleh dimiliki. Cahaya elektrik yang cahaya daripada tiang elektrik depan rumah kita, kita claim itu kita punya. Tak boleh. Sebab itu bukan milik kita. Kita tidak memiliki yang itu. Kecuali kita bayarlah tiang tu. Macam di kampung kan. Di kampung, saya ingat di halaman rumah mak saya di kampung pun ada satu tiang. Tiang dia siap dengan lampu tapi kita bayar. Itu kita bayar. Kita bayar, kita punya lah. Itu boleh dimiliki. Kalau orang yang kerajaan punya, itu bukan harta kita lah. Walaupun depan rumah kita. Yang keempat, sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan. Ini syarat harta tadi, dimiliki dan boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan dalam keadaan biasa, seperti setitik air atau sebiji beras, walaupun boleh dimiliki, tidak dianggap sebagai harta. Ini sebab dia punya nilai dia macam tak ada nilai lah. Sebutir beras, seolah-olah tak ada nilai lah. Tidak dianggap sebagai harta. Ini yang dibahas oleh para ulama. Maksud kegunaan dalam keadaan biasa ialah kegunaan benda tu lah. Kalau beras sebutir ni nak makan macam mana kan? Sebab itu dia bukan harta. Tak boleh dimanfaatkan. Yang kelima, sesuatu yang ditegah oleh syarak daripada dimanfaatkan oleh semua orang juga tidak dianggap sebagai harta. Walaupun benda itu memang boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Seperti apa? Bangkai, najis, najis. Sebab itu najis tak boleh jual. Bangkai pun tak boleh jual. Dia bukan harta. Tak boleh walaupun boleh dimanfaatkan, boleh dimiliki, boleh tak boleh. Itu bukan segi syarak, bukan harta. Sebab harta ni yang kita bahas ni, harta ni nanti akan berkait dengan akad. Sama akad jual beli, akad sewa, dan sebagainya. Jadi yang dicegah oleh syarak, termasuklah apa lagi? Arak, itu bukan harta. Arak bukan harta. Itu bukan manfaat, malahan mudarat. Apa lagi bangkai, najis, tai ayam, ada orang di kampung-kampung, di ladang-ladang kan ada orang bela ayam.
Bela ayam beribu-ribu ekor, tahi dia ke bawah, yang di bawah tu dikumpulkan dan di separuh orang jual. Sebenarnya jual tu tidak sah, sebab dia bukan harta, tak termasuk dalam istilah ataupun ta'rif harta. Okey. Kemudian itu ta'rif harta, Kemudian dalam hukum syarak juga maksud harta ni diperluaskan juga kepada hak dan manfaat, apa dia hak dan manfaat ni, iaitu yang diiktiraf oleh syarak kepada seseorang sama ada bermanfaat secara material ataupun moral, manfaat tersebut berkaitan dengan harta ataupun yang berkaitan dengan diri, umpamanya hak penjagaan, hak berdakwah, menjaga kepentingan beragama dan berjihad. Ini di segi hak dan manfaat ni pun dibahas oleh para ulama, yang mana harta yang diiktiraf sebagai harta, yang mana tidak diiktiraf sebagai harta. Sebahagian para ulama menyatakan, contoh tadi hak penjagaan anak, hak berdakwah dan sebagainya, itu bukan harta. Ini sebagian ulama berpendapat begitu. Kita ambil yang mudah-mudah lah untuk mudah kita faham. Ada juga para ulama yang menyatakan itu termasuk juga harta. Tak apalah. Itu sebagai pengetahuan am sajalah. Jadi yang pembahasan ulama yang menyatakan hak dan manfaat tadi ni sebagai harta tadi ni, yang menjadi harta ni contohnya berkaitan dengan hak sewaan. Jadi kita mendapat hak, contohnya kita mewarisi sebuah rumah, sebuah rumah daripada ibu bapa kita lah, yang kita dapat hak pusaka lah contohnya, dan rumah itu disewakan, jadi hak sewaan itu dapat kepada kita sebab kita mewarisi rumah itu, jadi hak sewaan itu juga dikira harta, itu boleh dianggap sebagai harta, di segi hukum syarak. Jadi berkaitan dengan ta'rif, ta'rif harta. Tapi yang paling mustahak kita faham tadi, apa yang dimaksudkan dengan harta ni, perkara yang pertama boleh dimiliki, yang kedua boleh dimanfaatkan, termasuklah hak sewaan tadi tu kan. Kemudian pembahagian harta ni, jenis-jenis harta. Para ulama membahagikan harta ni kepada beberapa jenis lah. Yang pertama dipanggil harta alih, harta alih dan juga harta tak alih. Ini dah biasa kita dengar lah, harta alih dan harta tak alih. Harta alih ni macam maknanya semua harta yang boleh digerakkan lah, dibawa pindah dan sebagainya, perabot, apalagi duit, kereta, yang harta tak alih macam rumah, tanah, dan sebagainya. Kemudian ini dipanggil harta tak alih dipanggil aqarat, dari segi istilah bahasa Arab dia. Manakala harta itu harta tak alih lah. Harta alih al-manqulat, maknanya dia boleh bergerak lah, boleh berpindah dari satu tempat kepada satu tempat. Ini harta alih. Jadi panjanglah perbahasan tu antara harta alih dan harta tak alih. Cuma kita bila sebut harta alih dan harta tak alih ni, insya-Allah kita boleh faham. Walaupun ada panjang perbahasan, harta alih tak alih ni berkaitan dengan hak syufa'ah, berkaitan dengan wakaf, berkaitan dengan wasiat, dalam bab jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Itu perbahasan yang panjang lah. Ingat, untuk kita sebagai orang awam ni, kita faham harta alih dan tak alih tu, saya ingat dah memadai lah. Kemudian pembahagian yang kedua dibahagi oleh para ulama, iaitu yang dipanggil harta serupa dan juga harta senilai.
al-mithli wal qimi, ya. Apa yang dimaksudkan dengan harta serupa? Harta serupa ialah harta yang mempunyai persamaan dengan harta lain di pasaran, sama ada dari segi bentuk atau nilai. Jika ada perbezaan antara kedua-dua harta tersebut, perbezaan itu adalah kadar yang boleh diterima oleh semua pihak, ya. Harta yang dimaksudkan ialah yang dinilai berasaskan sukatan, timbangan dan bilangan, ya, harta serupa. Manakala harta senilai, ya, harta serupa, kalau kita nak bagi contoh macam mana, ya, harta serupa maknanya yang ada di pasaran, sama ada segi bentuk, nilai sama, ya. Contoh, apa kita nak bagi contoh, emas lah contohnya kan, emas, ya. Sama ada nilai dia serupa dan sebagainya, ya. Itu dari segi pasaran, di pasaran, sama ada syarikat yang berbeza kan, ya. Hari ni emas ni di banyak sekarang ni, sama ada emas secara virtual ataupun emas yang coin tu, ataupun emas yang dijadikan barang kemas, ya, ataupun yang dijadikan apa ni, ketulan emas itu, ya. Itu sama je, itu harta serupa, ya, serupa. Kat mana pun maknanya nilai dalam pasaran pun sama. Kalau kata sekarang ni emas 916 berapa? Dia punya berapa 1 gram berapa, 300 ya, lebih kurang kan, ya. Ataupun emas 99 ya, 300 lebih rasanya sekarang 1 gram, ya, di pasaran, ya. Di mana-mana pun sama saja nilainya. Itu harta serupa. Kemudian harta tidak serupa, harta dipanggil harta senilai, harta senilai. Harta yang tidak ada jenis yang sama dengannya di pasaran, atau terdapat jenis yang sama tetapi berbeza dari segi nilai dengan harga yang ketara dan tidak boleh diterima oleh pihak sama ada pembeli ataupun penjual, ya. Kadang-kala harta yang serupa boleh bertukar menjadi harta senilai. Misalnya harta tersebut merupakan hasil pembuatan yang tidak dikeluarkan oleh pengeluarnya seperti kereta, iaitu pengeluarnya sudah tidak lagi mengeluarkan jenis itu untuk pasaran, ya. Kereta juga, ya. Tapi sekarang dah tak keluar dah, ya. Jadi apa faedah, ya? Faedah pembahagian yang dibuat oleh para ulama ini, yang senilai, yang serupa tadi, ya. Itu sebab dia akan berkait dengan nilai harta itu sendiri nanti, ya. Jadi macam emas tadi ni, bila kalau sama jenis 999, dia tetap itulah harga dia, kat mana pun sama juga. Tetapi kalau nak tukar, contohnya dia nak ikut nilai gram emas tu, atau dia serupa, ya, serupa tapi tidak senilai. Contohnya emas 999 dengan emas 916. Dia emas juga tapi tak serupa. Nilai dia berbeza kan, ya. 1 gram 999 lain, ya, harga dia. 916 lain. Ini pembahagian ulama ni, dia akan berkait dengan nilai, dengan tuntutan ganti rugi dan sebagainya, ya. Itu yang dibuat perbandingan, ya. Kemudian yang ketiga, para ulama membahagikan harta ini juga kepada harta yang bernilai dengan harta yang tidak bernilai. Malul mutaqawwim dan al-mal ghairul mutaqawwim. Apa maksudnya? Harta yang bernilai dan harta yang tidak bernilai. Harta yang bernilai, al-malul mutaqawwim, ialah harta yang diiktiraf pemilikannya oleh syarak bagi pemiliknya. Pengiktirafan syarak ini hanya akan berlaku dengan wujudnya syarat-syarat berikut. Mal mutaqawwim tadi. Yang pertama, harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah, ya.
Maknanya kalau kita beli emas tu, kita beli dengan duit kita lah. Harta tersebut boleh dimanfaatkan mengikut hukum syarak dalam keadaan biasa. Kita beli kereta, nama kereta pun atas nama kita dan kita boleh manfaatkan. Itu al-mal al-mutaqawwim. Manakala harta tidak bernilai, atau disebut juga sebagai harta yang tidak dilindungi oleh syarak, ialah harta yang tidak diiktiraf pemilikannya oleh syarak. Harta tersebut sama ada belum dimiliki dengan sebenarnya, seperti ikan masih di dalam sungai, burung masih di udara, itu itu yang dalam konteks tadi belum dimiliki, atau penggunaannya tidak dibenarkan oleh syarak. Kita boleh miliki, tetapi penggunaannya tidak diiktiraf oleh syarak. Itu pun dikategorikan sebagai harta yang tidak bernilai di sisi syarak. Seperti arak, ataupun daging babi, dan sebagainya lah yang diharamkan oleh syarak kepada kita. Itu pun dikira tidak benar. Masuklah najis tadi ni. Walaupun kita nampak ada nilai najis tu kan, bila kita jual, dijual, ada orang jual najis ni satu guni dijual RM5 lah contohnya kan. Kalau 100 guni dah berapa kan. Tapi tak boleh jual. Sebab Islam tidak mengiktiraf najis itu sebagai harta. Tak boleh jual, tidak sah, segi hukum syarak, sebab najis tadi tu. Termasuklah arak dan sebagainya. Walaupun arak ni orang jual harga mahal, tapi tidak diiktiraf oleh syarak, sebab diharamkan kepada kita. Ini beza, ulama membezakan al-mal al-mutaqawwim, harta yang bernilai dengan al-mal ghairul mutaqawwim, harta yang tidak bernilai. Kemudian itu dari segi definisi harta tadilah. Sekarang kita masuk, berapa dah jam sekarang? Buat moderator? 10:06 minit. 10:06 minit. 10 suku beritahu saya lah ya. 10. Sebab harta ni panjang, malam ni baru mukadimah saja ya. Mukadimah. Okey, kita pergi pula jenis-jenis pemilikan harta, pemilikan harta. Dalam syarak syarak membenarkan, mengharuskan, ataupun dalam kalau ikut ayat dalam hadis tadi ni, dan juga dalam hadis yang lain, digalakkan kita ni orang Islam ni memiliki harta, mengumpul harta supaya kita boleh bayar zakat, supaya kita boleh membantu orang yang susah dan sebagainya, dari segi hukum syaraknya. Jadi syarak memberi hak kepada kita untuk memiliki harta, malah menggalakkan pula, menggalakkan kita memiliki sebanyak harta yang mungkin dengan cara yang halal lah, dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Dan Allah telah melebihkan sebahagian daripada kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakannya. Ada orang kaya, ada orang susah, dia berbeza-beza. Dalam pada itu, orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberikan sebahagian daripada kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya orang itu tidak dapat sama mempunyai harta. Maka mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah dengan perbuatan syirik? Ini peringatan lah. Walaupun sebahagian orang diberi kelebihan, memiliki harta yang banyak, wang ringgit yang melimpah ruah, dia ada tujuan, supaya mengeluarkan zakat, membantu orang yang susah dan sebagainya. Jadi Islam menggariskan
cara yang betul untuk mendapatkan harta, menentukan cara yang betul untuk membelanjakan harta. Garis panduan. Nak dapat harta, ada caranya. Islam mengajar. Kemudian nak belanjakan harta pun ada cara yang Islam ajar. Yang mana wajib, menentukan kewajipan yang dilaksanakan oleh pemilik harta. Bagaimana dengan harta ni kita boleh mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Ini yang diajar oleh Islam, dan banyak lagi lah ayat-ayat Quran yang lain. Cuma dalam pemilikan harta ni, dalam hukum syarak, dibahas oleh para ulama dalam kitab fiqh, bagaimana kita nak memiliki harta ni, ada banyak cara lah, ada banyak cara pemilikan harta ni. Sama ada pemilikan harta secara sempurna dipanggil milkut tam, ataupun pemilikan harta secara tidak sempurna, milkun naqis, al-milkun naqis, pemilikan tidak sempurna. Kita pergi kepada pemilikan sempurna dulu. Bagaimana kita nak, maknanya bila kita pemilikan sempurna ni, kita dapat harta tu kita punyalah maknanya. Sempurna milik kita tu maknanya orang tak boleh petikai. Kalau tanah tu atas nama kita, kereta itu atas nama kita, dan kita dah ada geran dia, kan? Dah ada geran tanah atas, geran tanah tu adalah nama kita. Sah lah, milik kita lah tu. Milik sempurna. Kalau kereta tu masih atas nama bank lagi, ataupun tanah tu atas nama bank lagi, tu belum milik sempurna lagi. Masih dalam loan, masih dalam, itu yang beza lah, milik sempurna dengan milik tidak sempurna tadi. Jadi dalam pemilikan sempurna ini, syarak mengajar ada banyak cara. Yang pertama iaitu penguasaan harta yang belum dimiliki tadi. Tadi ni. Burung di udara, haiwan buruan di hutan, dan apa lagi, Ini yang dibahas oleh para fuqaha dalam syarak kita, iaitu bagaimana nak menguasai harta yang belum dimiliki. Yang pertama berkaitan dengan tanah lah. Dalam bab tanah ini ada satu istilah yang telah dinyatakan oleh para fuqaha yang dipanggil ihya al-mawat, menghidupkan yang mati. Ini bukan menghidupkan orang, maksudnya tanah inilah tanah milik kerajaan, bukan tanah kita ataupun bukan tanah orang. Tanah kerajaan yang dibenarkan kepada rakyat untuk mengusahakan, dipanggil ihya al-mawat. Mungkin dalam konteks sekarang ni tak wujud lagi lah, ihya al-mawat ni, walaupun dibahas dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan istilah dia, ihya, menghidupkan al-mawat, yang mati. Maknanya tanah itu tak ada, tanah kosong lah, yang tak ada apa-apa hasil, diusahakan oleh seseorang. Masa saya kecil, sekolah dulu ada lagi lah, ada lagi. Contoh begini, dulu kan atuk nenek moyang kita kan meneroka tanah, buka kampung dan sebagainya, ini tak masuk tanah rancangan Felda, tak masuk ni cerita ni. Tanah hutan, saya bagi contoh almarhum ayahanda saya sendirilah. Jadi dulu ni orang kampung nak ada selain daripada mewarisi tanah daripada mak ayah yang telah meninggal dunia, orang kampung ni buka hutan, nak buat kebun, nak buat nak buat kebun sawit, nak buat kebun getah, minta kepada kerajaan. Dulu ni pergi pejabat tanah je, kan, pergi kepada pejabat tanah, tanyalah kepada SO tu, surveyor officer ataupun land surveyor dipanggil, kan,
Maknanya pegawai yang dia tahulah mana tanah yang kosong, yang belum diusahakan waktu itu. Jadi masa saya sekolah rendah ni, di kawasan pinggir kampung saya tu, waktu itu syarikat Gatri ni, syarikat Gatri ni dia nak buka ladang, buka ladang. Waktu itu arwah bapa saya ni dah mengusahakan dah buka hutan lah, dah buka hutan. Itu pun dengan kebenaran tu juga, mengusahakan dapat lebih kurang 3 ekar, dengan beberapa orang jiran ni sama-sama buka hutan ni. Bahagian arwah bapa saya ni lebih kurang 3 ekar. Kemudian di hujung tanah arwah bapa saya ni tanah hutan. Jadi apabila Gatri ni nak buka ladang, bersebelahan dengan kebun bapa saya ni, jadi orang pejabat tanah ni beritahu kepada arwah bapa saya ni, dia kata lebay, dulu orang kampung panggil ni lebay lah kan, orang ngaji pondok ni lebay lah. Dia kata lebay, dia kata ni Gatri nak buka ni hutan ni, nak buka ladang. Jadi sebelah tuan lebay dia kata tandalah, dia kata, kalau nak usahakan tanah tandalah banyak mana nak, tuan ni land surveyor, land officer tadi ni, land surveyor kan dipanggil kan. Dia beritahu bapak saya, maknanya Tok Lebay kata tandalah banyak mana nak, dia kata. Jadi maklum sajalah, Tok Lebay kampung ni bukan tamak. Arwah bapa saya ni pergilah rintis masuk rintis tanda lah, dia tebas, maknanya buat nak tandakan sempadan yang kita nak usahakan. Ditandalah lebih kurang 2 ekar, 2 ekar suku tak silap saya, lebih kurang. Jadi maknanya 2 ekar suku tu, maknanya bapa saya akan usahakan termasuk tanah yang dah diusahakan. Ini dipanggil prinsip di hukum syaraknya, maknanya ihya al-mawad. Asalnya tak ada siapa punya, kerajaan punyalah. Jadi kerajaan membenarkan, maknanya buka hutan untuk mengusahakan tanah tu. Ini selaras dengan prinsip syarak yang dipanggil ihya al-mawad. Banyak kan dulu atuk-atuk kita dulu kan buka kebun, buka tanah. Kemudian bayarlah premium dah. Tu bayar premium. Bila bayar premium, diproses di pejabat tanah. Jadi bubuhlah geran, dapatlah geran atas nama bapa kita ni. Macam arwah bapa saya dapatlah geran yang 3 ekar dan juga yang 2 ekar suku tu. Bila saya dah besar sikit, dah masuk universiti, masa tu arwah bapa saya hidup lagi, teringat cerita yang land officer tadi ni, pegawai tanah, pegawai tanah beritahu bapa saya dulu ni, tandalah banyak mana Tok Lebay nak kan. Saja saya cakap dengan arwah bapa saya, abah kata, asal abah tak tanda sebuah bukit tu, kata. Kalau sebuah bukit tu tak tahu berapa puluh ekar kan. Tapi itulah, nak jadi Tok Lebay ni biasalah, orang tak orang nak usahakan pun, ialah nak usahakan buka tanah ni bukan senang, dengan tulang 4 kerat. Ingat lagi saya masa tu saya darjah 3 ke darjah 4, sama-sama buka hutan ni, sama-sama tebang dengan arwah bapa saya ni, tebang hutan, ihya al-mawad tadi ni, nak mengusahakan tanah hutan tadi ni. Arwah bapa saya pakai kapak, saya pakai parang, saya tolonglah tebang pokok hutan yang besar-besar pohon kan, yang itulah, tebanglah sikit, baru darjah 4 sekolah, kecil lagi kan, tolonglah macam tu. Arwah bapa saya ni guna kapak tebanglah pokok yang sebesar pemeluk, yang lagi besar tu baru panggil orang yang ada gergaji, chainsaw panggil apa, chainsaw yang mata gergaji yang ada enjin tu kan, untuk tebang. Itulah cara dulu kita buka hutan. Ini dipanggil pemilikan penguasaan harta yang belum dimiliki. Hukumnya harus al-mubah dari segi hukum syarak, iaitu penerokaan tanah tadi dipanggil
ihya al-mawad. Ya, sekarang jangan buat kerja, tak ada dah rasanya tanah-tanah macam ni. Kalau kita menceroboh, mengusahakan tanah didakwa oleh kerajaan. Ya, saya ingat sekarang ni maknanya prinsip hukum syarak yang ihya al-mawad tadi ni mungkin dah tak terpakai lah rasanya sekarang dah. Ya, sebab kita hutan pun dah tak ada dah. Ya, hutan pun dah habis ya, nak kiranya. Ya, tinggal hutan simpan, hutan untuk tadahan air dan sebagainya yang dijaga oleh kerajaan. Ya, yang hutan-hutan balak itu pun dah telah mungkin dia punya apa, tak dibenarkan lagi lah untuk orang awam meneroka tanah dan sebagainya, kecuali orang asli lah. Ya. Orang asli ni sebab dia ada akta dia kan, ya? Akta orang asli ni dia boleh mengusahakan tanah-tanah di dalam hutan yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka dulu. Ya. Itu segi hukum syarak, ihya al-mawad. Ya. Dah pukul berapa, Puan? Puan moderator. 10.19 dah Datuk. 10.19 dah. Dia ada banyak lagi ni, apa ni, saya ingat saya Tak berhenti apa, di situ dulu lah kot. Ya. Baru bab cerita buka tanah baru. Ya. Ini maknanya ni satu prinsip hukum syarak lah. Tak tahulah kalau di tempat hadirin hadirat ada lagi tanah yang boleh diteroka. Ya. Maknanya ihya al-mawad tadi ni meneroka tanah hutan, tanah kosong yang dibenarkan oleh kerajaan. Jika ada, maknanya itu adalah itu selari dengan prinsip syarak. Cuma bayar premiumnya kan. Dulu ni saya ingat arwah bapak bayar premium sikit lah. Tanah tol, tanah dalam TOL tu. Kan, itu belum, itu bukan milkutam. Tanah tol tu itu masuk nanti dalam tajuk milkun naqis, milikkan tidak sempurna. Ni itu cerita pemilikan sempurna baru. Milik sempurna ni ada lagi penguasa yang kedua nanti, penguasaan bahan galian, harta karun. Ni menarik cerita ni. Ya. Kalau ada dalam tanah kita tu ada emas, ada apa lagi yang ada ni kat kayu. Kayu kita, betul ya. Sebab ada cara ni. Ya. Ada cara macam mana kita nak kenal pasti tanah kita tu ada emas ke tidak. Ada cara. Tapi saya tak ada ilmu tu. Saya tak ada ilmu tu. Ini pun ada dalam dibincang oleh para fuqaha bagaimana nak menguasai galian atau ini kita. Yang ketiga, binatang buruan tadi, ya, dan lain-lain lah, pokok hutan dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita sambung dalam kuliah yang akan datang lah, insyaAllah. Jadi saya berhenti malam ni penerokaan tanah lah, ya. Ihya al-mawad tadi. Ya, bagaimana kita menguasai harta yang belum dimiliki. Jadi sekalian ya, sekurang-kurangnya pada malam ni kita dah dalam mukadimah ni kita dah nampak sikit sebanyak, ya, berkaitan dengan tafsiran harta itu sendiri dan juga bagaimana Islam mengajar kita, ya, panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis berkaitan dengan harta ini. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak manfaat daripada majlis kita pada malam ini. Saya serah semula. Aku qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Begitulah tadi sikit sebanyak tentang definisi fiqh muamalat. Mudah-mudahan kita mendapatlah sikit sebanyak kefahaman mukadimah pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini, masya-Allah, masih istiqamah dengan majlis ilmu. Datuk, boleh saya umum kuliah boleh. untuk Yes. Seperti biasa kuliah subuh kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan terjemahan Hikam Jawi pada pukul 6.45 pagi.
kuliah ruha kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi Agung Rasulullah SAW pada pukul 8.15 pagi. Dan seterusnya kuliah asal kita sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tafsir Al-Quran 5.15 petang. Dan kuliah seterusnya nanti boleh rujuk di grup Gemenur Iman insyaAllah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya mohon dulu